So video ni tiada siapa sangat yang berani mengulas lah, melainkan golongan-golongan yang saya sebutkan di dalam tajuk saya tu, dalam wall. So cuma adalah satu YouTuber tu pun dia bercerita pun menyebabkan Ustaz Muhaizat dipandang seru. Menyebabkan Ustaz Muhaizat dipandang seru. So cara dia buat YouTube dia tu, ada seorang tu maknanya terlampau umum, seolah-olah Ustaz Muhaizat ni menghalalkan cara-cara tahyul. So bila kita buat YouTube tu menyebabkan mengaibkan dan menyebabkan seorang ustaz dipandang serun, dan YouTuber pun dia tak panggil Ustaz Muhaizat, dia panggil Tuan Muhaizat. So golongan-golongan tersebut bila dia nak menjatuhkan seseorang, dia akan bekerja dalam berkumpulan. Dia mula yang tu buat komen, yang ni buat komen. Macam mana dia orang menjatuhkan Ustaz Waizan, macam tu lah modus operandi yang dia orang buat. So dia bergerak berkumpulan untuk membunuh karakter seseorang tu. So menyebabkan seolah-olah dia orang menyatakan Ustaz Muhaizat menghalalkan balik mandi safa yang diamalkan di tahun 60-an, 70-an. Di setengah negeri, mungkin Melaka ke, yang membuat dengan cara khurafat. So, apa yang Ustaz Muhaizat menceritakan adalah mandi safa ni, maknanya bukan bermaknanya bulan safa sahaja. Sebulan safa tu, kalau yang mempercayai begitu, maknanya cuma ada bacaan-bacaan dia, tiup dekat air dan mandi. Bukan buat dekat pantai dengan ayam bakarnya, dengan puluknya, dengan ikan bakarnya. Bukan itu yang nak dimaksudkan oleh Ustaz Muhaizat. So, kita dengar video Ustaz Muhaizat yang satu ni. So, dia menggunakan satu video yang terbaru tanpa menyusul daripada video yang ni. Kita dengar video yang ni. Boleh kodok terangkan tentang mandi safa yang orang dulu amalkan dan kenapa telah diharapkan. Mandi safa ini mandi pada hari Rabu bulan safa. Bulan safa ini setengah ulama menyatakan hari bala sepanjang tahun. Bala dikumpulkan pada hari Rabu yang terakhir pada bulan safa, maka hari Rabu pada bulan safa susah sikit hari dia. Maka ulama dulu dia buat semaya hajat, baca pada air, minta supaya kita mandi, cuci kereta ataupun minum supaya selamat kita pada hari itu. Buat basuh. So, padahal sebenarnya apa yang dibuat tu kita buat semaya hajat. Dan ramai masih amal lagi. Contoh beli kereta baru, dia buat semaya hajat, mintakan pertolongan daripada Allah agar dijauhkan daripada kemalangan semasa memandu. So, disebabkan mandi semaya hajat tu di bulan Safar, dia panggil lah buat mandi Safar. Itu saja. Pada hakikatnya adalah sembahyang hajat, minta dijauhkan daripada apa-apa musibah, daripada apa-apa bencana di dalam kehidupan kita. Kita terus dengar. Kereta wak mandi kau gapo. Maka dipanggillah upacara. Tapi pada hakikatnya adalah ada sembahyang hajat. Ada ulama kata ada. Ada ulama yang kasyaf lah, yang Allah Ta'ala buka mata hati dia, dia nampak bala turun yang sangat banyak pada hari Rabu akhir bulan Safar.
Maka benda ni tak boleh buat hujah, tak boleh buat hujah, tetapi sebagai usaha dan ikhtiar kita. Nah, pada hari Rabu bulan Safar ini supaya jaga keselamatan, supaya berhati-hati, salah satu usaha pok kita mandi Safar. So Ustaz Muhaizat dah kata dah benda ni tak boleh dibuat hujah. Di sini jelas dalam video ni sebenarnya. Mandi supaya hilang takut jatuh bala. Okay, kita dengar balik Yang Allah Ta'ala buka mata hati dia, dia nampak bala turun yang sangat banyak pada hari Rabu akhir bulan Safar. Maka benda ni tak boleh buat hujah, tak boleh buat hujah, tetapi sebagai usaha dan ikhtiar kita. Nah, pada hari Rabu bulan Safar ini tak boleh dibuatkan hujah, cuma sebagai satu ikhtiar. Kalau kita rasa mungkin rasa tak sedap pada bulan tu, kita buatlah sembahyang hajat, tiup dekat air, buat mandi. Minta dijauhkan daripada apa-apa orang kata benda-benda yang memudaratkan kita. Itu sahaja betulnya. Supaya jaga keselamatan, supaya Ustaz Muhaizat langsung tak bercakap pasal yang mandi Safar yang diamalkan oleh golongan-golongan tertentu pada masa dulu dengan buat pulut, buat ayam bakar, buat kambing bakar, dihanyutkan lauk, tolak bala. Okey, bukan langsung tak bercakap pasal amalan-amalan syirik tersebut. Tetapi digunakan hujah-hujah ni untuk menjatuhkan Ustaz Muhaizat, seolah-olah Ustaz Muhaizat ni menghalalkan cara-cara mandi Safar yang syirik yang tak dibuat zaman sekarang, cuma dibuat di tahun 60-an 70-an dah. Saya 57 pun. Saya pun masa dulu-dulu je, masa muda-muda tu saya dengar bab mandi Safar. Kemudian benda ni dah tak ada orang buat dah sebenarnya padahalnya. Dia seolah-olah nak menyatakan Ustaz Muhaizat ni nak menimbulkan balik kepercayaan karut tersebut. Ni hujah-hujah yang dia orang pakai. Okey. So kita dengar satu lagi video, okey. Ini juga daripada Ustaz Muhaizat. pada hari Rabu terakhir bulan Safar, Allah Ta'ala menurunkan bala dan penyakit kemarin. Hari ni hari Khamis dah. Mohon Ustaz beri amalan untuk diamalkan. Habis dah lah. Pelik sungguh soalan ni. Kali nak tanya kemarin, kali tak jumpa cari rumah hamba, mari tanya sini pula. Habis dah lah. Jadi gini, masalah akhir bulan Safar ini banyak orang percaya hari nahas. Dan ulama-ulama pun ada sebut. So, pada hakikatnya Ustaz Muhaizat menjawab pertanyaan daripada seseorang. Entah kenapa dia bertanya, tak apalah, itu menjadikan sebagai satu ilmu. Okey, dengar apa Ustaz Muhaizat jawab. Sebut dalam kitab 120,000 bala setahun itu diletak pada hari Rabu akhir bulan Safar. Maka kemarin hari itu penat sikit. Maka orang tua dulu yang buat air tawar, mai ajak minta supaya Allah Taala buatlah gapo-gapo dia, selaka keselamatan kau gapo dia, itu dipanggil air Safar, air bulan Safar. Sekalipun lagu tu, so orang-orang dulu mempercayai, maknanya bulan Safar tu, hari Rabu tu ada hari yang kononnya banyak musibah-musibah akan turun. Daripada hakikatnya tak adalah, tak tentu hari ni pun boleh turun musibah. Kalau Allah nak turunkan musibah, yang kita panggil musibah tu sebenarnya rahmat dan nikmat Allah. Tapi orang zaman dulu mempercayai benda tersebut. Jadi dia orang buat, maknanya sembahyang hajat, air daripada sembahyang hajat dengan bacaan tu tiup dekat air, dipanggil mandi Safar sebab dibuat pada bulan Safar. Ada hadis Nabi larang jangan mempercayai sia pada bulan Safar. Jelas Ustaz Muhaizat kata, ada hadis mengatakan jangan mempercayai. Satu kaedah dia nak membunuh karakter Ustaz Muhaizat sebenarnya. Dia menjalankan kerja modus operandi dia teamwork. Yang tu keluar, golongan-golongan yang mempercayai Allah tu sedang bertahta di Arash. Untuk kita semua Allah tu di mana?
Allah tu maha meliputi. Nampak tak? Nampak tak modus operasi dia orang menjalankan kerja? Padahal di video ni jelas kalau kita dengar. Mungkin tak puas hati, kita dengar sekali lagi video ni. Kita dengar sekali lagi. Tapi dia tak guna video ni, dia guna video yang mula-mula saya pasang tu. Kita dengar balik. Pada hari Rabu terakhir bulan Safar, Allah Ta'ala menurunkan bala dan penyakit kemarin. Hari ni hari Khamis dah. Mau Ustaz beri amalan untuk diamalkan. Habis dah lah. Pelik sungguh soalan ni. Kali nak tanya kemarin, kali tak jumpa cari rumah hamba, mari tanya sini pula. Habis dah lah. Jadi gini, masalah akhir bulan Safar ini banyak orang percaya hari nahas. Dan ulama-ulama pun ada disebut dalam kitab 120,000 bala setahun itu diletak pada hari Rabu akhir bulan Safar. Maka kemarin hari tu penat sikit. Maka orang tua dulu yang buat air tawar. Mak maya ajak minta supaya Allah Ta'ala. So, di Safar tu sebenarnya air. Dia orang buat semaya hajat, minta doa, lepas tu baca ayat-ayat tertentu, tiup pada air. Tiup pada air. Air itu guna untuk mandi. Minta agar dijauhkan apa-apa musibah, bala atau kesusahan. Macam juga orang buat air, maya hajat, jurus pada air. Cuma buat pada bulan Safar dipanggil mandi Safar. Itu sahaja. Tapi tak ada lah Ustaz Muhaizat kata amalan-amalan tahyul yang seperti digembar-gemburkan oleh dia orang tu. Kita dengar habiskan. Buatlah gapo-gapo dia. Keselamatan gapo dia, itu dipanggil air Safar. Air bulan Safar. Sekalipun lagu tu ada hadis Nabi larang jangan mempercayai sial pada bulan Safar. Itu jelas. Jangan mempercayai sial pada akhir Rabu bulan Safar. Maka nak gabung dua-dua lagu mana? Di samping kata kita ni berjaga-jaga bulan Safar, berdoa kau gapo dia, maka kita buatlah kerja kita. Misalnya kita dah janji dah dengan orang, okey teruskan. Jangan berhenti ke pekerjaan kita. Kerana apa? Nabi larang kata bulan Safar ni sial. Kecuali jelas. Pekerjaan itu kita tak tetap tarikh lagi. Tarikh bertunai, tarikh nikah, jangan pilih Rabu bulan Safar. Tapi kalau dah tetap ke, teruskan. Bulan Safar ni tahu siapa dia nikah bulan Safar? Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah nikah bulan Safar. Jadi tak ada lah pernikahan yang paling berkat. Anak cucu dia ni wali kutub saja. Siapa keloni semua wali kutub, syarat dia keturunan dua orang ni. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah. Nikah bulan apa? Bulan Safar. Kita anak kita Rabiul Awal nikah, Syawal nikah, 2-3 lekok cerah-berah. Nak gapo? Pergi hospital, lekat tuku atas kepala. Mau? Jelas. Maknanya dia menggunakan hujah, dia orang menggunakan hujah bertablikkan video yang nombor 1. Tapi dia tak ambil video yang nombor 2 ni. Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali berkahwin di bulan Syawal. So maknanya hari itu adalah hari berkat, hari elok. So Ustaz Muhaizat indirectly mengatakan jangan mempercayai. Jelas. Dia orang manipulasi benda ni. Kan bekerja berkumpulan nak menjatuhkan Ustaz Muhaizat menggunakan kononnya Ustaz Muhaizat menghalalkan mandi Safar. Mandi Safar bukan yang macam Ustaz Muhaizat beritahu dan ustaz-ustaz lain beritahu yang dengan sembahyang hajat. Pada bulan Safar minta dijauhkan apa-apa musibah, apa-apa bencana. Bermaknanya bukan bulan Safar saja, bulan-bulan mana sekalipun kalau kita nak sembahyang hajat minta menjauhkan daripada apa-apa bencana sekalipun kita boleh buat. Cuma bila buat di bulan Safar dipanggil mandi Safar, bukan amalan Jelas Ustaz Muhaizat kata ada hadis mengatakan jangan mempercayai kepercayaan tersebut. Jangan mempercayai sial pada akhir Rabu bulan Safar. Maka nak gabung dua-dua pada bulan Safar.
Jangan mempersia pada bulan Safar. Pun lagu tu ada hadis Nabi lari ya isia pada bulan Safar. Jangan mempercayai sial akhir Rabu bulan Safar. Maka nak gabung dua-dua lagu mana? Di samping kata kita ni berjaga-jaga bulan Safar, berdoa kau gapo dia, maka kita buatlah kerja kita. Misalnya dah kita dah janji dah dengan orang. Okey. So, dia orang tak menggunakan video ni. Video ni lebih jelas daripada Ustaz Muhaizat. So, jangan mempercayai maknanya ada musibah di bulan Safar. Dia melalui hadis Rasulullah. Okay. Dia tak gunakan video ni. Dia guna video yang satu lagi yang mula-mula saya pasang tadi. Okay. Kita dengar yang ni. Sampai selesai. Okey, terus ke. Jangan berhenti ke pekerjaan kita. Nah, kerana apa? Nabi lagi kata bulan Safar ni sial. Nah. Kecuali pekerjaan itu kita tak tetap tarikh lagi. Tarikh bertunai, tarikh nikah, jangan pilih Rabu bulan Safar. Tapi kalau dah tetap ke, terus ke. Bulan Safar ni tahu siapa dia nikah bulan Safar? Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah nikah bulan Safar. Jadi tak ada pernikahan yang paling berkat. Anak cucu dia ni wali kutub saja. Siapa kalau ni semua wali kutub syarat. So, tengok bulan Safar, Sayyidina Ali anak Rasulullah berkahwin. So, di sini daripada cerita Ustaz Muhaizat ni dia kata, maknanya janganlah percaya pada Pak Mandi Safar. Okay. Walaupun dia tak kata direct macam tu. Okay. Dengar balik Tapi kalau dah tetap ke, terus ke. Bulan Safar ni tahu siapa dia nikah bulan Safar? Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah nikah bulan Safar. Itu dia. Tak ada lah pernikahan yang paling berkat. Anak cucu dia ni wali kutub saja. Siapa kalau ni semua wali kutub syarat dia keturunan dua orang ni. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah. Nikah pun. Tengok. Maknanya pada bulan Safar Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali dikahwinkan berkat. Jadi indirectly Ustaz Muhaizat kata jangan mempercayai bulan Safar tu adalah bulan musibah tanpa Ustaz Muhaizat berkata begitu. Macam mana tu? Betul tak jemaah? Miza dan yang lain-lain yang tonton malam ni. Macam mana tu? Boleh apa? Boleh Safar. Kita anak kita Rabiul Awal nikah. Syawal nikah. 2-3 lekok cerak berak. Nak apa? Pergi hospital. Lekat tuku atas kepala. Mau nikah bulan Syawal. Jadi so macam mana tu? Daripada video ni Ustaz Muhaizat tak bercakap direct, dengan sendiri dia menyatakan pada penonton, pada yang bertanya, jangan mempercayai bulan Safar tu adalah bulan-bulan yang tak memberuntungkan, bulan-bulan musibah. So dia tak guna video ni, dia guna video yang satu lagi yang mula-mula tu. Dia menimbulkan isu. Tapi dalam video nombor 1 pun jelas Ustaz Muhaizat tak bercakap pasal yang Safar yang diamalkan oleh orang-orang dahulu yang menyebabkan syirik pada Allah. Dia bercakap bab mandi hajat tiup pada air untuk mengelakkan bencana, itu sahaja. Okay. Tapi dia orang bercakap seolah-olah Ustaz Muhaizat ni maknanya nak menadakan balik amalan-amalan syirik mandi Safar yang diamalkan 60-70 tahun lepas. Tahun 60-an 70-an. So nampak sangat dia orang tu betul-betul memfitnah Ustaz Muhaizat. Dan ada YouTuber yang buat video sekalipun, cara dia bercerita tu menyebabkan seolah-olah orang memahami yang Ustaz Muhaizat tu macam menghalalkan balik amalan-amalan tahyul yang diamalkan pada tahun 60-an 70-an dulu. Ini adalah satu kaedah dia nak membunuh karakter Ustaz Muhaizat sebenarnya. Dia menjalankan kerja modus mandi Safar, bukan amalan tahyul yang dibuat oleh orang-orang zaman dulu dengan menghanyutkan makanan-makanan, huluk, ayam bakar, kambing bakar untuk tolak bahala.
Bukan macam tu. Bukan seperti apa yang digambarkan. Ada YouTuber yang buat video seolah-olah menggambarkan seolah Ustaz Muhaizat menghalalkan balik kepercayaan karut-marut yang tahun 60-an 70-an dulu. Itu adalah satu fitnah, dan ada YouTuber yang buat sekalipun, saya harap dia orang dengar video ni agar turunkan balik video tu. Ya, golongan-golongan tersebut biarkanlah. Okey. So, daripada video tu, apabila saya baca komen ada satu YouTuber tu, teruk Ustaz Muhaizat kena. Seolah-olah Ustaz Muhaizat ni menghalalkan balik cara mandi safa yang mensyirikkan Allah, yang tahyul, yang diamalkan di tahun 70-an, 60-an, 70-an dulu. Pada tu benda ni dah lama dah tak ada. So dia buat modus operandi ni dengan nak menjatuhkan, nak merosakkan karakter Ustaz Muhaizat, tapi dia tak akan berjaya. Maknanya masyarakat umum nanti akan nampak apa yang Ustaz Muhaizat ni kita tak ada kena-mengena dengan amalan-amalan tahyul tersebut. Okay. So, kita dengar satu video daripada apa ni? Ni yang famous ni. Orang Terengganu, orang Kelantan, mana-mana pun suka kat ni. Apakah hukum mandi safar hari Rabu terakhir? Ini viral ni. Banyak soal dalam Facebook, dalam apa. Banyak dah orang jawab, kan bacalah. Betul tak? Dia bukan kadang-kadang, bukan dia nak tahu, dia dah tahu. Dia nak bila kita jawab, dia print screen. Print screen, dia post lah dalam Instagram Monogram Keluluh Menteri. Ustaz Azhar apa tahu dah. Dia orang yang nak buat kerja, nak buat operasi apa dia. Okey. Dia orang nak cari peluang, bila salah cakap sikit, dia orang nak hantam. Tu dia. Kilogram macam-macam mesin. Nah, untuk dapatkan like. Bukan dia buat tu kerana Allah. So, YouTuber yang buat video pun lebih untuk nak buat duit, bukan kerana lillahi ta'ala. Tapi saya pun, iyalah, benda ni isu sensitif kan ni. Tapi mana YouTuber lain yang buat? Tak. Maknanya Ustaz Muhaizat tu berjual seorang diri. Biarlah saya buat. Dia orang nak entam saya, kita perang. Okey. Dia orang YouTuber, saya YouTuber juga. Okey. Kita terus dengar. Nak dapat pandangan fatwa ada dah. Betul tak? Ada lagi fatwa? Ada dah. Fatwa kebangsaan ada. Fatwa negeri Terengganu ada. Fatwa Selangor, Mufti Selangor ada. Mandilah bulan mana pun boleh mandi. Ritual itu ya berkait, salah atau tidak. Apa sebab mandi? Mandi kerana kita nak bersihkan diri. Mandi. Wajib kena mandi. Tak betul. Buat apa mandi? Mandi dia mandi, minta tolong supaya dia mandi tubuh dia kerana Allah nak bersihkan diri dan berdoa agar dijauhkan daripada malapetaka. Harus. Dia mandi, kena buat mandi ramai-ramai, kena sembelih kurban, kepala kena anyuk lauk dan sebagainya. Haram. So, yang kuno tu adalah haram. Ustaz Idrus dengan jelas memberitahu. Mana Ustaz Muhaizat tak bercakap pasal yang haram. Dia bercakap pasal yang halal. Yang betul. Tapi dia orang membuat cerita ni seolah-olah Ustaz Muhaizat menghalalkan yang kuno ni, yang syirik ni. Okey. Kita dengar balik yang Ustaz. Harus. Dia mandi, kena buat mandi ramai-ramai, kena sembelih kurban, kepala kena anyuk lauk dan sebagainya. Haram. Seolah-olah Ustaz Muhaizat nak menghalalkan mandi safa yang haram, yang kuno, yang syirik. Tengok dia orang menjalankan operasi. Masya Allah dia orang ni. So, kalau nak menyatakan bulan Safar tu adalah bulan yang banyak musibah, tak ada siapa yang percaya. Hari-hari mana sekalipun boleh berlaku apa-apa musibah pada kita. Masya Allah dia orang ni. So, kalau nak menyatakan bulan Safar tu adalah bulan yang banyak musibah, tak ada siapa yang percaya. Hari-hari mana sekalipun boleh berlaku apa-apa musibah pada kita. Tapi
kita orang Islam kita tahu di sebalik musibah, di sebalik apa yang berlaku, itulah rahmat dan nikmat Allah. Maknanya di hari mana-mana sekalipun boleh berlaku pada kita. Tak kira hari apa sekalipun. Tapi tak salah pun kalau kita nak buat sembahyang hajat minta dijauhkan daripada segala bala bencana. Faham lagi? Dia yang mandi sapa ada lagi di Malaysia. Mandi sapa ni, mandi bulan sapa ni ada tak? Terengganu ada tak? Mana ada lagi Mandi Ustaz? ada tak orang? Ada tak? Tak ada. Johor tak ada tau. Mandi yang haram banyak le ni. No, mandi kolam renang laki puang. Itu dia. Halal ke haram? Tengok. Dah kau duk buat tak le ni? Dia cek. Dia menimbulkan bab yang ni. Padahal Ustaz Muhaizat tak bercakap langsung bab mandi ramai-ramai dekat pantai, buat pulut kuning, sembelih kambing, sebelah ayam, hanyut kat laut, tolak bala. Padahal Ustaz Muhaizat tak bercakap langsung bab tu. Tapi bab ni dia tak nak tegur pula yang Ustaz Azhar Idrus ni tegur. Laki puan mandi tu. No, sukan-sukan yang dianjurkan oleh kerajaan. Yang pakai seluar spender saja tu. Halal ke haram? Hak tu apa tak fatwa? Tu dia. Betul tak? Kau mandi siapa ni? Tak nak buat tau. Tak ada orang buat dah. Boleh ha? Sukan-sukan puan pakai bikini. Renang berirama tu. Penonton tunggu air saja tu. Baik dia ada punggung. Halal ke haram? Bukan pakai telekong. Bukan pakai jubah. Puing. Air haji masuk spek tu. Nak tengok punggung. Dia tengok maulun dah dah kepang dah. Nah, halal ke haram kerajaan benar sukan tau. Hak telanjang dalam senar gym rama, perempuan gimnastik tu halal ke haram? Hak tu. Hak bahaya tu. Faham? Mandi siapa tak ada, Malaysia tak ada. Mandi siapa? Ke ada? Kita dengar zaman kita tu 90-an dulu pun tak ada tau. Dengar cerita tu tahun 50-an dulu. Betul tak? Saya dah nak masuk 57 pun. Sekali saya pernah dengar masa saya umur belasan tahun dulu. Dan benda ni dah tak ada lama dah. Dah lama, 60-an atau 70-an pun dah tak ada dah masa tu. Tapi dia orang ni buat cerita seolah-olah Ustaz Muhaizat nak menimbulkan balik amalan-amalan kufur. Dan satu lagi, maknanya Ustaz Muhaizat mempercayai bulan Safar ni ada bulan-bulan yang Allah boleh turunkan musibah. Ustaz Muhaizat kata, ulama-ulama dulu berkata, dan dia kata Nabi Muhammad dah kata dah. Itu daripada hadis mengatakan tak boleh mempercayai bulan Safar adalah bulan-bulan yang musibah. Jadi kalau ada yang mempercayai benda tersebut, dia kata buat sembahyang hajat. Ataupun bawa zikir banyak-banyak. Mana suruh ingat Allah. Terus ingat. Tahun 50-an dulu. Tapi tetap hukumnya jangan kita doa amal. Walaupun tak ada dah mandi siapa ni, dah 40-50 tahun dulu, jangan kita buat semula. Semula meleh lembu, meleh apa, ngaruk jadi. Tapi kalau mu nak minta doa supaya Allah selamat daripada malapetaka, di mana saja boleh. Dengan mu ambil wuduk kamu berdoa boleh, dengan kamu mandi kamu berdoa boleh. Cuma ini yang diajar oleh Ustaz Muhaizat, bukan yang syirik tu. Jangan kita buat tak nampak. Mandi kolam, capur laki puang. Tempat-tempat rekreasi. Itu semua tu diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kerana perempuan itu aurat. Tapi kita kena tekan. Patutnya lah kita kadang-kadang lupa sepatutnya apa benda yang sepatutnya kita haramkan, kita tidak haramkan. Tapi benda yang sudah tidak ada lama, kita sudah nak haramkan benda apa lagi, benda orang tak buat dah mandi siapa ni. 40 tahun dulu dah. 40 jadi kita tahun lepas lagi. Topik kita, hak mandi-mandi yang haram sekarang yang banyak berlaku di dalam 40 tahun dulu dah. 40 tahun lepas lagi. Topik kita, hak mandi-mandi yang haram sekarang yang banyak berlaku di dalam negara kita. Haram tu, berenang pakai spender saja tu. Pakai spender ni
Ni purung sini 2 tik, monster sekeping buat depan ni. Ikat ke dawa tepi ni. Om dia pakai yang lagu tu. Nah, itu semua tu kalau kita benarkan, maknanya kita ini membenarkan perkara dosa. Baik. Mudah-mudahan. Nampak tak? Kuat dia orang fitnah kan. Golongan mana? Golongan yang percayai Allah tu duduk di Arash. Bila kita tanya, Arash tu yang baru ke? Ciptaan? Atau macam mana? Coding? Tak berani nak jawab. Tak berani nak jawab. Yeah. Takkan Allah duduk atas ciptaan dia, Arash. Yeah. So kita tahu Allah tu maha meliputi. So jelas itu. Jelas di situ. Apa yang kita dengar. Okay. Tengok, dia tak pakai video yang nombor 2, dia pakai video yang nombor 1. Tapi yang nombor 1 sekalipun jelas. Dia orang petikaikan kononnya hari Safar ni adalah bukan hari musibah. Ustaz Muhaizat pun dah kata dah. Jangan percayai hari Safar tu adalah hari musibah. Dia beritahu. Puteri Rasulullah dengan Sayyidina Ali dikahwinkan pada hari Safar. Dan melahirkan banyak wali-wali Allah di situ, menunjukkan Ustaz Muhaizat kata jangan percaya. Cuma dia tak sebut saja. Jadi dengan cerita tu kita mengetahui maknanya jangan percaya. Pada bulan Safar adalah hari yang musibah. Betul tak? Nampak tak dengan jelas sekarang ni? Maknanya cerita-cerita yang dimainkan oleh dia orang tu adalah semua fitnah. Semua fitnah sebenarnya. Fitnah apa? Nak menjatuhkan. Orang panggil karakter harassment. Itu panggil. Nak bunuh karakter. Ustaz Muhaizat. Tapi dia tak akan berjaya. Dan saya rasa terpanggil macam mana. Biarlah aku cari, biar saya jawab. Biar saya terpaksa saya jawab juga. Sebab tengok tak banyak video untuk mempertahankan Ustaz Muhaizat. Okay. Daripada sini dengan jelas kita boleh nampak. Ya, dia orang tu bergerak dalam berkumpulan menjatuhkan Ustaz Muhaizat. Walaupun Ustaz Azhar Idrus pun tahu dah. Dia orang ni nak tunggu je silap sikit. Dia nak mainkan isu. Itukah karakter orang-orang beragama nak menjatuhkan sesama ustaz? Yeah. So, kita orang yang bukan agama, saya sebagai doktor, awak sebagai seorang orang yang profesional, ada yang menggetah, ada macam-macam. Itukah sikap orang tertentu nak menjatuhkan, nak melakukan pembunuhan karakter, nak menjatuhkan seorang ustaz? Okay. So sedih bila kita tengok keadaan tu berlaku. So macam mana tu pendapat yang umum tu? Kita ada berapa orang sekarang yang tonton? Ya, 30 orang lebih ni. Zalihuddin, jelas Zalihuddin nampak di situ. Tokat semambu. Tak nampak langsung. Tapi dia orang buat seolah-olah Ustaz Muhaizat nak menghidupkan balik amalan-amalan kuno tu. Amalan syirik tu. Seolah-olah macam tu lah. Dan ada juga yang menimbulkan kononnya hari hari Safar tu maknanya bukan hari musibah. Ustaz Muhaizat dah jawab dah. Dengan apa? Dengan cerita di sebalik perkahwinan Puteri Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Cuma dia tak sebut dengan perkataan, tapi melalui cerita tu dengan diri dia menolak. Jangan mempercayai pada hari-hari tersebut. So macam mana tu yang lain-lain yang tonton ni ada 2-3 orang yang sembang ni. Macam mana tu? Yang ada pun Niza, Mambang, Ida, Nature, Zalihuddin. Yang lain-lain macam mana tu? Cuba tulis sikit dalam komen. So bila mungkin mula-mula awak dengar tu awak percaya, apa ni mungkin kot. Saya sendiri mula-mula dengar, bila-bila tengok, kenapa jadi macam ni Ustaz Muhaizat? Tapi bila saya dengar berulang kali, saya cari video-video yang ada, maknanya Ustaz Muhaizat tak menceritakan amalan-amalan kuno tu, amalan-amalan syirik tu, amalan-amalan buat puduk kuning, buat kambing bakar, sembelih kebau, hanyut ke laut. Bukan amalan-amalan tu. Dia menceritakan buat semayang hajat, minta dijauhkan bala. Lagi elok.
Nampak tak? Dia hanya semua nak dengar yang. Macam mana saya tanya ni? Boleh faham tak? Nampak tak? Semua tu fitnah yang dijalankan oleh golongan-golongan tersebut. Ni, ada satu YouTuber tu yang buat tu seolah-olah menyebabkan menjadi satu gambaran yang buruk pada Ustaz Muhaizat, seolah-olah kononnya Ustaz Muhaizat nak menghalalkan balik amalan-amalan kuno tu. Kalau YouTuber tu pun dengar video ni, saya nasihatkan buang. Jangan fikir pasal duit. Jangan fikir pasal duit. Jangan nak cari berita-berita sensasi, nak dapat jumlah tontonan sebab nak dapat duit. Okay. Saya tak nak sebut lah. Macam nafsa. So saya lebih pada umum, kita kita tak nak sebut benda-benda tu, nak menyatakan orang tu orang ni, kita sebut dengan cara yang umum sajalah, untuk saya. Okey. So kalau diserang saya, kita sesama YouTuber terperang lah dalam ni. Saya sebagai untuk memberi penjelasan pada masyarakat umum. So kita dengar satu lagi video. Satu lagi video. So Ustaz Muhaizat pun tahu dia orang ni memang nak serang Ustaz Muhaizat. Ustaz Muhaizat bukan tak tahu pun. Tapi Ustaz Muhaizat kena kuat lah. Dia kuat lah. Kita dengar satu video daripada Ustaz Muhaizat. So untuk itu nak tulis, awak tulis dalam ni boleh lah. Saya bercakap, saya tak akan bercakap macam tu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masalah sekarang yang berlaku, bukan sekarang saja yang berlaku. Zaman-zaman dulu pun benda yang sama, hanya watak saja bertukar. Kebenaran perjuangan ahli sunnah wal jamaah sentiasa diancam, sentiasa dilawan oleh pihak orang yang tidak suka dengan kebenaran tersebar di seluruh alam. Maka pihak dia akan merasa terancam, rasa kemasyhuran dia kurang, rasa pengaruh dia tergugat. Maka biasa saja pertembungan di antara kebenaran dengan kejahatan ini biasa berlaku. Hatta Rasulullah sendiri yang tidak ada salah pun dimusuhi dan difitnah. Satu benda yang tidak mustahil, yang mustahil. Kata Nabi ni gila, kata Nabi ni macam-macam. Kalau Rasulullah tak lari, dia kata isteri dia pula. Isteri dia ada fan orang lain. So, disebabkan antara ramai-ramai ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, Ustaz Muhaizat lah yang paling berani menentang golongan-golongan tersebut. So, apa lagi? Dia orang jalankan modus operandi dia beramai-ramai bunuh karakter. Macam mana dia orang bunuh karakter Ustaz Waizam? Pakatan dia orang serang Ustaz Waizam tu seolah-olah Ustaz Waizam tu bersalah. Dan akhir sekali mengatakan Ustaz Waizam sesat adalah negeri-negeri yang di bawah jajahan mereka lah. Okey, terdengar terus. Ada berzina dengan orang lain. Tak puas hati isteri dia tak layan, dia kata anak-anak cucu dia pula. Ahli baik ni tak ada lah begini. Macam-macam. Biasa saja sunnatullah bagi seorang da'i, seorang pejuang, seorang yang nak mensebarkan agama Allah Ta'ala. Dia hanya memikirkan mengenai Allah, maka dia tak fikir benda-benda sampingnya itu. Mungkin benda-benda tu lebih mematahkan dia untuk menghadapi suasana tu dan nak melatih sifat sabar dia. Jadi sebagaimana kita melihat guru-guru kita pun dikata, dikeji daripada orang, tapi kita tengok dia tak ada masalah. Betul. Jadi kita jangan melawan kejahatan dengan sifat jahat yang ada pada dia. Maka dia akan melihat kita sama jahatnya dia. Tapi apabila kita melawan kejahatan dia, caci maki dia dengan senyap sahaja, maka dia rasa, orang ni kan maknanya aku jahat orang ni. Dia kelitah ada hati dia sekarang. Orang yang duk maki kita tu, dia mula dah terasa. So, dia orang ni selalu mencabar Ustaz Muhaizat, ajak berdebat, ajak itu, ajak ini. So, kalau berdebat sekalipun tak menyelesaikan masalah. Saya kata dah, ilmu tauhid ma'rifatullah ni bukan ilmu untuk didebat. Ilmu rasa. Awak rasa ataupun tak rasa, awak debat di atas rasa, tak selesai masalah. Sebab itu adalah bukan kebenaran. Kebenaran tu duduk pada rasa. Rasa tu macam mana awak nak rasa? Awak yang kena amal. Awak yang kena bawa amal sampai awak dapat merasai.
Di sebalik ilmu yang awak ada. Tapi kalau awak tak amal, tak dapat nak merasai, dan awak duduk di atas ilmu saja, nanti awak tertipu. Okey. Kita terus dengar pada Ustaz Muhaizat. Aku silap aku duk maki dia. Dia senyapnya kata, maka dia rasa dia sendiri. Tapi dia malu nak mengaku. Maka dia bercita-cita supaya kita maki juga dia supaya barulah kita rasa. So dia provoke, ajak itu ajak ni, dia nak kita maki. Dia tanya apa ni, belajar ilmu tauhid ma'rifatullah ni, jalan sufi ni, memaki hamu, bercakap macam ni. Apa yang dia buat macam mana? Dengan lepat. Tengok, dia provoke lepat. Bila lepat marah ya, dia timbul ke isu. Ini ke amalan sufi macam ni. Dia orang smart, dia orang mainkan benda ni. Asyad. Golongan-golongan tersebut ni. Okay. Kita terus dengar. Bukan aku sorry suka maki dia pun suka maki juga. Jadi Rasulullah kata aku tidak dibangkitkan sebagai seorang yang melaknat orang. Ini dah, biarlah dia terjun, kau kata biarlah loncai terjun dengan labu-labu dia. Tidak sesak kita dengan tuduhan dia. Ikut dia lah. Dia nak jadi lagu mana, sekadar kita beri penerangan kepada masyarakat, membetulkan benda yang salah. Dia yang tak mahu terima, kita suruh kepada Allah Ta'ala hidayah untuk semua umat. Dalam hati kita ada cita-cita supaya dia pun kembali kepada ajaran yang ahli sunnah wal jamaah. Jadi Ustaz maaf lah kau siapa duk kata Ustaz. Nak kata lagu mana dah sunnatullah. Nabi Muhammad pun maafkan semua. Bukan kata-kata saja Nabi diancam bunuh. Allah. Anak tino dia dah. Siapa cedera, siapa sakit sehingga meninggal. Macam-macam. Pok saudara dia dibunuh, dicicil. Kalau kita kan, dia kita ada kuasa, dia kita ada pengaruh, kita akan kata, kita akan buat dia dah. Kita akan, mungkin kita lawan pula dia, kita buat. Maka Rasulullah kita kan ikut dengan Rasulullah. Kita nak duduk dengan Rasulullah, maka kita lawan lagu tu. Dan jawapan yang terbaik bagi orang lagu tu, kita senyap saja. Maka dia akan sakit hati seorang, dia akan bergelombang dengan dosa diri, akan sekali. Dia ngecabar Ustaz Muhaizat, Muhaizat bodoh. Buat apa kita nak layan dia orang ni? Buat bodoh dia. Sebab dia nak tunjuk dia tu pandai, dia tu hebat. Dan golongan tersebut, golongan percayai Allah tu bertahta di aras. Dia tak naklah sebut siapa dia orang ni. Tak payahlah. Kita mengikut sunnah Rasulullah. Kita tak menyebut. Kita tak nak menjatuhkan sesiapa. So siapa yang terasa itu nasib lah. So bila Ustaz Muhaizat tak melayan, ada kutuk Ustaz Muhaizat penakut lah, itulah ini. Bila dia provoke, bila terkeluar je benda-benda tak elok, kita maki dia. Ni ke sufi, ni kali sufi. Dia main kan. So, apa yang paling selamat dengan dia orang ni? Lebih baik berdiam diri. Allah mengetahui satu hari masyarakat Malaysia akan mengetahui kerja-kerja yang dijalankan oleh wak-wak ni untuk menjatuhkan, karakter, nak membunuhkan karakter Ustaz Muhaizat. So video ni adalah untuk umum, saya tak akan privatekan video ni. So untuk rakyat Malaysia mana-mana tonton agar dapat satu kefahaman, maknanya Ustaz Muhaizat langsung tak bercerita bab amalan kuno, amalan syirik yang diceritakan oleh golongan-golongan tersebut, dan ada YouTuber yang tak betul-betul faham cara kupas, cara ulas, menyebabkan kesalahfahaman masyarakat umum yang seolah-olah Ustaz Muhaizat ni nak menghidupkan balik amalan-amalan kuno, amalan-amalan syirik dengan menghanyutkan pulut kuning, lembu ke, kambing bakar ke, ayam bakar ke. Seolah-olah Ustaz Muhaizat kan nak menghidupkan amalan-amalan kuno yang sudah 40 tahun lepas lagi. Sudah tak ada amalan-amalan haram. Ustaz Muhaizat bercakap pasal bulan Safar adalah sembahyang hajat pada bulan Safar, mana minta perlindungan daripada Allah. Perlu ke bulan Safar saja, bila-bila bulan pun boleh. Dan Ustaz Muhaizat dalam video kedua pun menceritakan bab Sayyidina Fatimah kahwin Sayyidina Ali pada bulan Safar dan melahirkan ramai wali-walillah yang hebat-hebat. Maknanya indirectly Ustaz Muhaizat pun menceritakan bab Sayyidina Fatimah kahwin Sayyidina Ali pada bulan Safar dan melahirkan ramai wali-walillah yang hebat-hebat. Maknanya indirectly Ustaz Muhaizat menyatakan tanpa keluar daripada mulut dia, melalui cerita tersebut menyatakan jangan mempercayai bulan Safar itu adalah bulan-bulan yang
Allah turunkan bala dan musibah. Jelas di situ sebenarnya bila kita dengar. Clash Clan. So kita bercakap bukan sokong saja, kita bercakap dengan fakta. Okey. So, yang mana tak setuju, awak komen lah apa sekalipun. Itu ikut kepercayaan awak komen lah. Okey. Kita, bahagian kita untuk mempertahankan Ustaz Muhaizat. Awak nak pertahankan dia orang tu, awak pertahankan. Kita tak ada istilah nak bubuh gambar orang tersebut dan menyatakan orang tersebut. Kita bercakap lebih umum. Kita ada etika kita ikut sunnah dia. Kita bukan tak buat cara tak beretika. Tapi di sini jelas, di sini jelas mana Ustaz Muhaizat tak menyatakan mengenai amalan-amalan kuno yang syirik seperti mana yang digambarkan. So jelas situ Kita bagi dia cakap, lepas ni kita tendang dia, kita blok lah. Kita bagi dia cakap dulu. So macam mana tu? So macam mana yang ramai? Tak ada, Ustaz Muhaizat tak berkata macam tu. Betul lah. Ramai. Di mana yang lain-lain? Yang clash clan tu biarkan dulu. Sekejap lagi kita blok lah dia. Kita menerima. Dia orang nak sokong itu, ikutlah kau yakin dengan apa yang dia orang ajar, kau ikutlah. Jangan nak buruk sang sesiapa. So, macam mana yang ramai? Hari ini kita bagi peluang siapa saja nak menyatakan apa sekalipun. Tapi daripada video ni jelas Ustaz Muhaizat tak berkata seperti tersebut. So, Clash Clan. So, goodbye. Habis. Selesai dia. So, macam mana masyarakat yang ramai? Boleh faham Jelas Ustaz Muhaizat tak menyatakan untuk menghidupkan balik amalan-amalan tersebut. Clash Clan dah tak ada dah. Dia cuma dengar saja kita bercakap. Ini duduk sebalik di sebalik semak. Tak apalah, dia golongan puak tersebut, biarkanlah. So di sini video ni kita buat untuk bagi kefahaman pada masyarakat umum. Maknanya Ustaz Muhaizat langsung tak menyatakan mengenai amalan-amalan kuno tersebut. Indirectly dengan cerita yang dinyatakan oleh Ustaz Muhaizat mengenai puteri Rasulullah dengan Sayyidina Ali kahwin pada bulan Safar dan mendapat wali-wali Allah, anak-anak dia, cucu cicit dia, orang-orang yang hebat. Maknanya indirectly Ustaz Muhaizat menyatakan, maknanya jangan percayai bulan Safar tu adalah bulan yang Allah turunkan banyak musibah. So ada apa-apa nak tanya saya daripada video ni? Sebelum saya tutup. Memang dia orang tu akan serang saya lepas ni, biarkanlah. Kita menyatakan kebenaran. Dia bagi fakta, kita bagi fakta juga. Dia tunjuk video, kita tunjuk video juga. Dia faham cara dia orang sebab nak memfitnah, kita tunjukkan kita nak mempertahankan. Kalau kita nak pasang video dia orang pun boleh juga nak masuk ke sini, tapi kita bukan nak mengaitkan dia orang tu. Yang terasa lah. Kurang video saya ni boleh bagi kefahaman. Kita bukan buat atas dasar duit, bukan. Bukan macam YouTuber lain. So terpanggil untuk saya mempertahankan Ustaz Muhaizat. So sebelum saya nak buat video ni pun seharian saya cari video-video. Sebab Ustaz Muhaizat akhirnya terjumpa. Maknanya dia tak nak guna video yang nombor 2 tu, dia guna video nombor 1.
Bila kita pakai video nombor 2, nampak maknanya tak seperti apa yang mereka tu katakan. Okay. So sebelum saya tutup, mana bawa lah sifat-sifat terpuji Rasulullah. Okay. Sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Jangan ada sombong, takabur, bangga diri, khianat, dengki. Baru kita boleh hidup dengan aman. So barulah Allah kata kembalilah jiwa-jiwa yang tenang. Tak dapat maksud mu'inah pun, dapat sakinah pun dah cantik dah, biar kita boleh tenang. So kalau kita duk mencari kesilapan orang bila kita nak tenang, hidup antara ustaz-ustaz tu pun duk cari kesilapan, bukan cari kesilapan, cari jalan macam mana nak menjatuhkan ustaz-ustaz tersebut. Saya tengok apa benda macam ni. Kita orang umum ni melihat keadaan sekarang ni lagi teruk dengan adanya YouTube tu, hentam-hentam antara ustaz dengan ustaz. So satu benda yang masyarakat umum tengok, orang kata menjijikkan. So okay, bye semua.